Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni bi nuri fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham. Innaka anta ta'lamu wa la a'lam, innaka anta 'allamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah wa la quwwata illa billah ma sya'allah. Kullu ni'matin minallah ma sya'allah. Al-khairu kulluhu biyadillah ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan lagi pada malam ini untuk siri yang keempat, untuk kita membahaskan ingin ku balas cintamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu kepada bab Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu memberatkan umatnya, yakni tidak mahu umatnya itu terbeban, kerana kasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu, maka setiap bebanan yang ditimpakan kepada umatnya, iaitu kesusahan, maka Rasulullah merasakan sangat berat baginya. Dalam hadis yang panjang tentang kefarduan solat dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala selepas mendapat nasihat daripada Nabi Musa alaihi salam, iaitu ketika Rasulullah sampai turun ke langit yang ke-6, agar solat yang pada asalnya sebanyak 50 waktu sehari semalam menjadi hanya 5 waktu sehari semalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kerana Rasulullah yakin bahawa umatnya tidak akan mampu untuk melakukan, malah Nabi Musa alaihi salam juga pun mengatakan bahawa umat engkau tidak akan mampu, kerana umat engkau itu yang lemah, dhaif. Sedangkan umat Nabi Musa alaihi salam lebih gagah, lebih kuat lagi. Itu pun berat bagi mereka untuk melaksanakan solat. Maka dikurangkan oleh Allah Subhanahu Taala di atas permohonan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dikurangkan menjadi 5 waktu sehari semalam. Maka peliharalah ia dengan sebaik-baiknya, dan ikutlah apa yang telah pun diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usolli, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Kerana ini merupakan satu kefarduan, satu ibadat yang paling utama, dan juga yang menjadi penghitung, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Taala pada hari akhirat nanti. Itulah amalan solat kita. Maka dengan itulah kita solat pada awal waktu, kita solat secara berjemaah, walaupun kita berada di rumah sekalipun, tetapi tidak menjadi hal untuk kita menunaikan solat secara berjemaah di rumah bersama anak dan isteri kita. Itu sebaik-baiknya untuk kita menjadikan qudwah hasanah
kepada anak-anak kita dan juga kepada ahli keluarga kita. Sehingga kan baginda Nabi SAW, Masya-Allah tabarakallah, ya, dengan perintah solat yang Allah Subhanahu Taala perintahkan itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, innama sana'tu hadha lita'tamu bi wa lita'lamu solati. Aku berbuat demikian semata-mata untuk kalian ikuti dan supaya kalian mengetahui solatku. Jadi bagi mereka itu mesti mengikut apa yang telah ditinggalkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqu ala ummati, kalaulah tidak menjadi payah ke atas umatku, atau ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salah, atau ke atas manusia, nescaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap waktu solat. Kalaulah tak memberatkan umat aku akan suruh tiap kali dia nak solat, dia mesti bersiwak. Bersiwak itu dengan kayu sugi lah. Contoh kayu sugi, tuan-tuan boleh dapatkan hari ini, mudah untuk kita dapat kayu sugi. Ini ada di antara kayu sugi yang dalam simpanan saya. Ada juga kayu sugi yang macam pen yang digunakan, kayu sugi kan. Ada juga yang disebut sebagai Royal Miswak. Royal Miswak ini pemberian daripada sahabat. Masya Allah tabarakallah. Ini Royal Miswak, kayu sugi yang begitu cantik. Ada bekasnya, ada pen ni macam pen. Dalamnya terdapat kayu sugi. Jadi mulakan daripada yang kanan, kemudian di sugi selepas ketika nak solat itu. Ini merupakan sunnah baginda Nabi SAW yang banyak yang ditinggalkan oleh umatnya. Ini kayu sugi. Baik. Jadi Rasulullah SAW tidak mahu memberatkan umatnya, kerana Rasulullah sangat suka bersugi, sehingga kan hampir kepada wafatnya Nabi SAW sendiri pun Rasulullah SAW bersugi. Diriwayatkan bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha taala mengambil kayu sugi, kemudian digigit-gigit kayu sugi tersebut bercampur dengan air liur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha taala, lalu lembutlah kayu sugi itu, maka digosokkan kepada gigi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan yang bersih. Dalam keadaan yang bersih, apatah lagi di dalam solat. Kita berbicara dengan Allah, mesti kita, mulut kita itu bersih. Itu di antara faedah daripada sugi. Itu sebab dilarang bagi mereka yang makan bawang untuk menghadiri masjid dan sebagainya. Tidak mahu ada keluar bau dan sebagainya. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, la yarda Muhammadun wa ahadun min ummati finnar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak redha seorang pun umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Itu dah kita cerita semalam kan. Baik. Ini bukan kayu sugi. Baik. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, beliau berkata, maqasna zatal lalatin nantaziru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li salatil isya'i wal akhiri فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج أنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها ahlu dini ghairikum walaula an yasqala ala ummati la salaitu bihim hazihi sa'ata summa amara al muazzinu
faqama as-salata wa shalla. Baik. Kami bersama satu malam menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk solat Isyak pada waktu akhir. Iaitu sahabat menunggu ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Masjid Nabawi, masjid itu rumahnya Rasulullah sebelah je. Jadi Rasulullah ditunggu oleh sahabat untuk mengimami solat mereka. Maka baginda pun keluar menemui kami ketika sudah berlalu sepertiga malam dan selepasnya. Iaitu dah tengah malam dah waktu Isyak. Kalau sekarang ni masuk 8.38 dalam jangka waktu begitu, waktu Isyak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat pada akhir waktu solat Isyak itu dalam pukul 11 ke, pukul 12 ke, ataupun pukul 1 ke, macam itulah. Lambat solat Isyak tu. Ini merupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kita tidak tahu apakah yang menyebabkan baginda sama ada bersama-sama keluarganya atau selainnya. Lalu baginda berkata ketika keluar, sesungguhnya kamu menunggu solat yang tidak ada seorang ahli agama lain menunggunya seperti kamu. Kalau tidak menjadi berat ke atas umatku, nescaya aku akan arahkan mereka solat bersama-sama mereka pada ketika ini. Selepas itu baginda menyuruh muazzin mengumandangkan azan, lalu muazzin iqamah dan baginda mula solat. Jadi walaupun telah berlalu waktu Isyak ya, kerana Isyak ini panjang sampai hampir dekat fajar nanti, masih lagi boleh sembahyang Isyak pukul 4 pagi, 4.30 pagi, pukul 5 pagi boleh sembahyang Isyak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai tengok semua menunggu. Jadi dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan orang lain semua dah tidur dah. Kamu menunggu-nunggu waktu solat. Bagi mereka yang menunggu waktu solat ini apa fadilatnya? Seumpama orang yang sedang solat. Besar ganjaran pahalanya. Dan Rasulullah menunggu sepertiga malam itu kerana turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Jadi tetap juga Rasulullah memerintahkan agar dikumandangkan azan. Jadi kita kalau kuliah, masya-Allah tabarakallah, di masjid, di surau, kadang-kadang kalau kita ambil masa sikit selepas daripada Isyak itu, maka itu merupakan sunnah. Ataupun dilewatkan azan, itu juga merupakan sunnah baginda Nabi SAW. Jangan kita tinggalkan azan, kerana di dalam hadis disebutkan apabila dilaungkan azan pada satu-satu tempat, maka Allah akan mengangkat azab pada tempat tersebut. Jadi tak kisahlah pukul berapa sekalipun kita sembahyang, mungkin di dalam kesibukan kita itu ada urusan yang lain dan sebagainya, maka kita menunda solat tadi itu, tapi tetap juga kumandangkan azan walaupun seorang diri. Masya-Allah tabarakallah. Kerana baginda Nabi SAW menyebutkan kepada salah seorang sahabat, kalau engkau nak solat seorang diri, walaupun engkau dengan kambing engkau berada di pergunungan dan sebagainya, laungkan azan terlebih dulu. Ini merupakan syariat. Tak perlulah kita laung kuat-kuat. Jadi laung perlahan sajalah untuk diri kita dan sebagainya. Kerana azan ini merupakan satu syariat. Jangan kita tidak azan. Baik. Maka baginda Nabi SAW menyebutkan, kalau tidak memberatkan umatku, pasti akan aku perintahkan mereka untuk solat pada waktu ini. Sepertiga malam. Tu lambat kita. Kita dah tidur dah kan? Dah tengok TV dah kita. Allah Rabbi. Tetapi baginda Nabi SAW melewatkannya. Baik. Doa Nabi SAW untuk umatnya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, salah seorang ummahatul mukmin, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebab hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidatina Aisyah. Dan Sayyidatina Aisyah ini menjadi rujukan para sahabat dalam urusan fatwa dan pelbagai kemusykilan. Kerana beliau
paling banyak tahu hal ehwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu. Yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala ini wafat pada 57 Hijrah. Kita perlu tahu, kalau kita betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mesti tahu tentang isteri-isteri baginda dan sebagainya. Mesti kita itu ambil berat. Apatah lagi dengan nama baginda Nabi SAW, hafalkan, ajarkan kepada anak-anak kita. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qushayb bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahad bin Malik bin Anadar bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya sampai kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, sampai ke Adnan. Kenapa namanya Ahmad? Kerana dia dipuji oleh Allah. Diberi nama Muhammad kerana paling banyak memuji Allah. Di antara nama Rasulullah, Bashir, pembawa khabar gembira. Nazir, pemberi peringatan. Rauf, penyantun. Al-Mahi, penghapus kekufuran. At-Tabah, Nabi yang paling banyak bertaubat. Tayyib, yang baik. Wali, yang menolong. Diriwayatkan ada 216 nama baginda Nabi SAW yang dilahirkan, diputerakan pada hari Isnin. Hari Isnin ini bagi orang Arab tidak popular. Yaumul majhulul inda Arab. Tidak popular sangat hari Isnin ni. Begitu juga dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Tidak popular bagi orang Arab ketika itu. Syahrun majhulul inda Arab. Tetapi baginda Nabi SAW ini, apabila lahir, Isnin itu menjadi mulia. Rabiul Awal menjadi mulia. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, doa Nabi untuk umatnya, Sayyidatina Aisyah berkata, ketika aku melihat Nabi SAW dalam keadaan gembira, aku mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku. Minta kan, seronoknya Sayyidatina Aisyah hidup bersama Rasulullah SAW. Minta Rasulullah doakan dia. Maka Rasulullah SAW pun berdoalah untuk isteri tercintanya. Allahumma firli Aisyata ma taqaddama min zanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarratu wa ma a'lantu. Allahumma firli, ya Allah ampunkanlah li Aisyata, Aisyah, apa-apa yang telah lalu, ma taqaddama min zanbiha, daripada dosanya, wa ma ta'akhkhara wa ma asarratu wa ma a'lanat. Juga apa yang akan datang, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, apa yang dilakukan secara sembunyi dan apa yang dilakukan secara terang-terangan. Itu doa Sayyidina baginda Nabi SAW kepada Ummahatul Mukmin, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, setelah diminta oleh Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala ketawa. Rasulullah bertanya, apakah kamu gembira dengan doa aku? Dia menjawab, mengapakah aku tidak bergembira dengan doa daripadamu? Seronoklah kan, dapat doa daripada Rasulullah SAW. Kita dapat doa daripada orang alim pun seronok kita. Kalau kita berjemaah dengan suami katakan, jadi suami berdoa untuk kebaikan untuk kita. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah ganjaran pahala kepada pasangan hidupku ini, yang telah berkorban untuk rumah ini dan sebagainya. Seronok kita dengar. Rasulullah SAW pun bersabda, wallahu innaha la da'wati li ummati fi kulli salah.
Demi Allah, sesungguhnya itulah doaku untuk umatku pada setiap kali solat. Rasulullah SAW telah pun mendoakan kita walaupun kita belum lagi wujud di atas muka bumi ini. Baginda Nabi SAW tidak mahu umatnya ditimpa azab. Nabi SAW sayang akan umat walaupun mereka tidak mahu menerima dakwah baginda. Malah mencerca dan mencederakan baginda. Inilah yang berlaku ketika baginda Nabi SAW melakukan misi dakwah di Taif. Barang siapa yang pergi ke Mekah, mengerjakan haji, mengerjakan umrah, boleh ziarah Taif itu. Tempatnya Masya Allah, subur, cantik. Ketika itu baginda ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ta'ala. Siapa dia Zaid bin Harithah ini? Iaitu Abu Saman Zaid bin Harithah daripada Bani Mu'in, anak angkat kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW mengahwinkannya dengan Zainah bin Jahsi. Dia di antara sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk daripada surah Al-Azab, ayat 33 hingga 37. Wafat dalam peperangan Mu'tah pada tahun 8 Hijrah ketika berumur 55 tahun. Itu dia Zaid bin Harithah yang mati dalam keadaan syahid. Berusaha menyampaikan dakwah Islam di Taif, iaitu Zaid bin Harithah. Jauhnya Taif dengan Mekah ni lebih kurang dalam 60 batu lah. Pembesar-pembesarnya menolak ajaran baginda dengan keras dan menghalau baginda daripada bumi Taif. Bukan setakat itu sahaja, mereka menyuruh orang yang bodoh dan hamba-hamba mengikut di belakang Nabi SAW yang keluar dari bumi Taif sambil mencemoh dan mencerca baginda SAW. Rasulullah buat dakwah dicerca, dihalau, dibaling batu. Kita beruntung kan, kita yang menjalankan dakwah pada hari ini belum ada lagi. Saya selama berpengalaman hampir 10 tahun berdakwah, belum ada lagi orang baling batu, orang cerca, belum ada lagi. Paling tidak pun diberhentikan saja. Tak apalah, bukan rezeki kita dan sebagainya. Ataupun tak ramai orang, itu pun tidak kisah. Tetapi Rasulullah lebih hebat lagi, dicemoh, dicerca, dibaling batu. Allah, membaling batu ke arah baginda sampaikan kaki Nabi SAW yang mulia berdarah kaki Rasulullah. Hanya nak melakukan dakwah. Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala sendiri yang melindungi Nabi SAW, luka di bahagian kepalanya. Tengok hebatnya Zaid bin Harithah ni kan, menjadi benteng pelindung kepada Rasulullah SAW sampai sanggup berdarah kepalanya. Itu sebab para sahabat ni berkorban jiwa dan raga hanya untuk Allah dan Rasulnya. Begitu mereka itu. Selepas keluar daripada kota Taif lebih kurang 3 batu, mereka berhenti di kebun kepunyaan Utbah dan Syaibah. Maka setelah keluar daripada Taif tadi itu, setelah dihalau, setelah dicemoh, setelah dibaling batu, mereka itu bersembunyi. Pergi di sebuah kebun kepunyaan Utbah dan Syaibah. Kedua-duanya adalah anak Rabi'ah. Wajah baginda ketika itu diselubungi kesedihan. Memanglah sedihlah. Dakwah tidak diterima, malah dicemoh pula. Kita sebagai manusia juga mesti ada perasaan sedih. Macam saya juga sedih juga. Kadang-kadang buat live tak ramai orang tengok. Tapi tak apalah. Itu ujian. Tak ramai orang like, tak ramai orang share. Tak apalah. Itu merupakan ujian. Kita berdakwah ini bukan mencari populariti, bukan mencari like. Bukan. Tetapi yang kita buat ini untuk mencari redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita dapat membaca ayat-ayat Al-Quran, dapat membaca hadis Nabi SAW, dapat menyebut nama-nama insan yang paling mulia, yang dekat dengan baginda Nabi SAW, para sahabat,
Ummahatul Mukmin. Ni semua orang-orang yang mulia di sisi baginda Nabi SAW. Jadi dengan itu kita harapkan kita juga dapat kemuliaan itu. Tempias-tempias itu dapat. Tuan-tuan yang mendengar pun dapat juga. Masya Allah, tabarakallah. Bukan disebabkan dihalau dan disakiti sedemikian rupa. Nabi bukan sedih sebab dihalau ataupun disakiti. Tetapi kerana penduduk Taif masih tidak mahu menerima ajaran yang akan menyelamatkan mereka daripada azab api neraka yang amat pedih. Itu yang menyebabkan Rasulullah sedih. Sebab dia tak mahu umatnya itu, iaitu penduduk Taif, dalam kekufuran. Rasulullah ini pembawa cahaya, pembawa jalan kebaikan. Jadi sedihlah kalau mereka itu tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, ya Allah, kepadamu aku adukan lemahnya kekuatanku. Itu doa Rasulullah. Mafhumnya lah. Kita tak nak baca dia punya matan tu. Nanti panjang pula. Aku adukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Rasulullah SAW menyalahkan dirinya sendiri. Kurangnya upaya, lemahnya aku dalam menyampaikan risalah yang nak menjadikan umat aku itu mengikut jalan aku. Wahai yang maha pengasih daripada sekalian pengasih, Engkau Tuhan orang yang lemah, dan Engkau Tuhanku, kepada siapa Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan wajah masam, atau kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku, tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak marah padaku. Tak kisahlah orang nak halau, orang nak cemooh, orang nak benci, asalkan jangan Engkau saja yang murka dengan aku, ya Allah. Itu maksudnya. Kerana Rasulullah SAW redha dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Orang yang menghalau, orang yang mencemooh itu ketentuan Allah. Perlindunganmu sudah memadai bagiku. Aku berlindung padamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat, daripada turunnya murkamu atasku atau turunnya ketidakredaanmu ke atasku. Jangan engkau murka sudah ya Allah padaku. Jangan engkau tak redha sudah ya Allah padaku. Kalau manusia tak redha dengan aku, tak ikut jalan aku, tak kisahlah ya Allah. Itu maksudnya. Jauhkanlah murkamu hingga engkau redha. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Tidak ada daya melainkan dengan pertolonganmu jua ya Allah. Itu sebab ucapan la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim ini sangat-sangat baik untuk kita amalkan. Sangat-sangat baik untuk kita amalkan. Selepas itu Rasulullah SAW menuju ke Mekah. Daripada Taif tadi itu berhenti di kebun, kepunyaan Utbah dan Syaibah. Kemudiannya sampailah ke Mekah. Ketika itu menuju ke Mekah. Ketika sampai di Karnul Manazil. Karnul Manazil salah satu tempat miqat kita kan, ketika umrah. Jibril AS datang dan memberi salam kepada baginda dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT mendengar cemoohan kaummu terhadapmu dan mereka tolak ajaranmu. Allah tahu. Sesungguhnya Allah SWT mengirimkan kepadamu malaikat penunggu gunung agar engkau memerintahkan apa sahaja yang kamu mahu. Rasulullah SAW mengatakan, maka malaikat penunggu gunung pun memberi salam kepadaku. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, ini malaikat penunggu gunung ni. Malaikat ini ada banyak. Katakanlah apa saja yang engkau mahu. Jika engkau mahu aku hempapkan 2 buah gunung besar ke atas penduduk Taif ini, maka aku akan lakukan.
Oh, kita kalau macam tu kan, welcome. Seronok kita kan, biar padan muka dia. Orang nak ajak ke jalan yang baik, tak nak. Biar padan muka dia. Hempap dia sekarang juga. Kita ambil gambar. Tu kita ini tak ada sifat rahmat, kita tak ada. Kita ni suka mendoakan keburukan bagi orang lain. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk orang lain. Senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang-orang, walaupun mereka itu memusuhi kita, membenci kita, tetap kita doakan kebaikan. Ini ajaran yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Sebaliknya Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang mulia itu berkata, bal arju an yakhruja Allahu azza wa jalla min aslabihum man ya'budullahu azza wa jalla wa huda la yushrik bihi syai'a. La yushriku bihi syai'a. Bahkan bal aku berharap akan ada daripada keturunan mereka siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Terbukti kan? Sekarang ni penduduk Taif Islam atau tidak? Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua anak cucu cicit mereka yang pernah memusuhi baginda Nabi SAW dulu. Beriman mereka sekarang ini. Yang Rasulullah harapkan zuriat keturunan mereka itu akan beriman. Kalau mereka tidak beriman, zuriatnya itu. Jadi kalau dihapuskan, dihancurkan, dihempap oleh gunung tu, tak ada zuriat lagi. Tidak ada lagi orang beriman. Lalu malaikat gunung mengatakan kepada baginda Nabi SAW, Sadaqa man sannaka ra'ufur rahim. Benarlah Allah SWT yang telah menamakan engkau dengan pengampun dan penyayang. Nama Rasulullah SAW itu Allah yang punya nama pun Allah kurniakan kepada baginda Nabi SAW yang mempunyai sifat pemaaf, pengampun, penyayang. Dalam hadis yang lain, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumar rihi wal ghaim urifa dhalika fi wajhihi wa aqbala wa adbara fa idza matarat sara bihi wa zabah anhu dhalika. Qalat Aisyah, fasa'altuhu faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni khashitu an yakuna azaban salatan ala ummati. Adalah Rasulullah SAW kata Sayyidatina Aisyah, apabila berlaku angin kuat dan ribut, akan diketahui perkara itu daripada wajah baginda, berubah wajah baginda ketika itu. Baginda akan mundar-mandir. Orang mundar-mandir ni risau kan, dalam keadaan risau. Apabila hujan turun, baginda akan berjalan dan pergi darinya ke masjid. Lalu aku bertanya baginda tentang keadaannya yang sedemikian. Kenapa jadi macam ni? Yang engkau ni Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah, berjalan mundar-mandir. Ini ketika angin kuat ribut ni. Sekarang KL pun angin ribut kan, semalam Masya Allah tabarakallah. Lalu baginda menjawab, sesungguhnya aku takut akan berlaku azab merata ke atas umatku. Nabi takut hujan ribut, taufan, akan turunnya azab Allah yang menyebabkan umatnya binasa. Rasulullah risau tentang umatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan juga, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala zata yaumin minal aliyati hatta iza marra bi masjidin Bani Muawiyah dakhala faraqa'a fihi raq'ataini wa salaina ma'ahu wa da'a rabbahu tawila thumma sarafa ilaina faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'altu rabbi thalatha
fa'atani sintaini wa mana'ani wahidatan. Sa'altu rabbi alla yuhliku ummati bisanati fa'ataniyaha wa sa'alatuhu an la yahlika ummati bil gharaqi fa'ataniyaha wa sa'alatuhu an la taj'ala ba'suhum bainahum famana'aniyaha. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada suatu hari dari Al-Aliyah, sehingga ketika baginda melalui Masjid Bani Muawiyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan solat 2 rakaat di dalamnya. Kami solat bersama-sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sunnahnya Rasulullah, kalau kita jumpa masjid, kita singgah, jangan buang air saja. Jangan parking kereta pergi pasar saja macam masjid di Alam Shah. Berhenti dulu, sembahyang 2 rakaat dulu. Kami solat bersama baginda. Baginda berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang panjang. Kemudian baginda datang kembali kepada kami. Baginda berkata, aku telah memohon kepada Tuhanku 3 permintaan. Yang Rasulullah berdoa. Masjid tu ada ketika di Mekah dulu. Saya pernah melihat masjid tersebut. Lalu dia mengabulkan 2 permintaan dan melarangku yang satu lagi. Aku bermohon kepada Tuhanku untuk tidak membinasakan umatku selama 1 tahun. Lalu Allah SWT mengabulkannya. Aku bermohon kepada Tuhanku untuk tidak membinasakan umatku dengan tenggelam, sebagaimana yang berlaku kepada umat Nuh alaihi salam. Lalu Allah SWT mengabulkannya. Aku bermohon kepada Tuhanku untuk tidak berlaku permusuhan di antara mereka. Lalu Allah SWT melarang aku daripadanya. Itu di antara doa yang tidak dikabulkan, iaitu permusuhan di antara umat baginda Nabi SAW, yang kita lihat pada akhir zaman ini cukup sengit, baik di dalam politiknya, baik di dalam medan dakwahnya, baik dalam keluarga, baik dalam komuniti jiran. Permusuhan itu berlaku di mana-mana. Baik di dalam masjid juga berlaku permusuhan. Allahu Rabbi. Jadi bagaimana ketika itu yang menyebabkan Rasulullah SAW akan merasa sedih terhadap permusuhan yang berlaku, terutamanya di kalangan orang-orang yang beriman, disebabkan berebut jawatan, disebabkan berlainan fahaman, disebabkan perkara-perkara yang remeh. Kadang-kadang berlaku permusuhan di dalam ahli keluarga, di antara ibu dan anak, ayah dan anak, adik-beradik, jiran tetangga. Ini berlaku pada akhir zaman ini. Begitu banyak, begitu ketara yang kita melihat permusuhan itu berlaku. Jadi kita mohonlah kepada Allah SWT agar Allah SWT menyatukan hati-hati kita, terutamanya dalam sebuah rumah mesti ada hubungan yang begitu erat di antara kita sesama ahli rumah. Jangan ada permusuhan. Begitu juga dengan jiran-jiran tetangga kita, dengan adik-beradik kita dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat yang diharapkan oleh Rasulullah SAW itu. Tidak ada permusuhan, baik dalam pencaturan politiknya, baik dalam medan dakwahnya. Kadang-kadang perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara khilaf, perkara-perkara yang tidak membawa kepada matlamat yang betul, sehingga kan kita itu bermasam muka, bermusuh dan sebagainya. Baik. Nabi sangat mengambil berat akan umatnya. Sangat berat. Sangat mengambil berat. Berbanding umatnya mengambil berat tentang diri pribadinya sendiri. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala merakamkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul daripada golongan kamu sendiri yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahanmu, yang sangat inginkan kebaikan bagimu dan amat belas lagi penyayang kepada orang yang beriman. Begitu kasihnya Rasulullah SAW kepada kita. Seseorang yang kasih kepada seseorang pasti dia ambil berat. Jadi kalau kita benar-benar kasih kepada Rasulullah SAW, ambil berat. Dengan apa? Mempelajari ilmu. Kerana yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW ilmu. Dengan sabdaannya Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kerana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT, diwahyukan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi kalau betul kita kasih kepada Nabi SAW, buktikan kasih kita itu. Apa buktinya? Jangan kita hanya mengatakan kita cinta kepada Nabi SAW tanpa ada bukti yang menzahirkan tentang kecintaan kita itu kepada Sayyidul Wujud baginda Nabi SAW. Buktikan. Baik dengan peribadi kita, akhlak kita, mencontohi Rasulullah SAW, perkara-perkara yang disukai oleh Rasulullah SAW, sepertinya baginda Nabi SAW suka membaca Al-Quran dengan sifat lemah lembutnya. Ini bukti. Di antara buktinya, perlu kita ada sifat sayang menyayang antara kita. Ma la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Kerana ini hanya Allah saja. Rasulullah sangat penyayang. Allah SWT menyebutkan innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Kerana Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sikap penyayang tu mesti ada kepada kita terhadap orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sebenarnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, tak kisah apa bangsa sekalipun. Inilah yang nak kita bawa, dan agar kita itu dapat menyempurnakan iman kita. Kerana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna huwal hutada'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang daripada kalian sehingga kehendak dirinya mengikuti ajaran yang aku bawa, walaupun tak suka. Walaupun nafsu kita kata, apa ni, nak bersiwak-siwak ni susahlah. Ini nampak macam tak betul ni. Nafsu kita tak suka. Ataupun orang memandang sinis perbuatan kita, tapi tetap kita lakukan. Jadi cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita, menjadikan kita umat yang sangat-sangat berusaha berikhtiar untuk kita mendapatkan kasihnya baginda Nabi SAW, dan juga kasih kita kepada Rasulullah SAW, dan sangat-sangat patut, sangat-sangat layak untuk kita membalas cintanya Rasulullah SAW. Mohon ampun, mohon maaf daripada saya. Mudah-mudahan kita dapat menyambung lagi dalam perbicaraan ini pada masa akan datang, dan dapat kita menjadikan baginda Nabi SAW itu sebagai idola, sebagai contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu itu Rasulullah SAW sebagai contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik. Jadi kita jadikan dia sebagai idola, sebagai contoh. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dicintai ataupun dikasihi oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang menonton. Mohon doa daripada kalian untuk diri pribadi Al-Fakir ilallah,
untuk diri saya, dan saya senantiasa mendoakan kebaikan juga untuk tuan-tuan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.